وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Suara saya okey tak Kak Zakiah Idrus? Hari ni kita bersiaran daripada Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Walaupun tak boleh nak rentas negeri pergi Seremban, tapi kita rentas rentas online. Kita rentas hari ni, insya-Allah, kuliah maghrib pada hari ini. Tajaan daripada Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan. Masya Allah. Kak Asma Zuraida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zakiah Idrus. Siapa lagi? Asma Zuraida. Syuhada Adha. Okey, Alhamdulillah. Suara saya jelasnya. Masya Allah. Terima kasih kepada AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban, dan anda hari ini ambil peluang ini. Surau telah memberikan kita peluang ini untuk bersedekah. Mari sama-sama kita menginfakkan sedikit daripada rezeki yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mengimarahkan Surau An-Nur, tempat yang kita bukan sahaja surau ini menjadi tempat kita beribadah, tapi juga menjadi tempat kita berkumpul, ukhuwah di antara kita, tempat kita berkenalan dengan ahli qaryah, menguruskan jenazah. Subhanallah, kan? Bayangkanlah kalau semua kita nak urus sendiri, itu golek-golek lepas jadi mayat, kan, jadi jenazah. Tapi surau lah yang membantu untuk menguruskan khairat kematian. Masya Allah, Kak Zalila Mat Yusof, Alhamdulillah, terima kasih. Orang kuat surau tu, Masya Allah, Tuan Zulkifli Mahadi kata, kan, orang kuat surau tu Kak Zakiah Idrus. Insya Allah, pada malam ini kita anda bersama dengan saya kenalkan Aulad. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Nurul Hidayah binti Kamaruddin. Dan hari ini, Masya Allah, saya tersilap tekan ke tadi? Tak tersilap tekan, kan? Sekejap saya tengok balik. Tak ada tersilap tekan. Okey. Apa nama WhatsApp. Okey, Alhamdulillah, saya betul tekan, ya. Baik, hari ini kita nak berbincang tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu. Kak Tih telefon. Hari ini kita nak bincang tentang ilmu. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ini ialah suatu yang tersangat penting di dalam diri seorang Muslim. Sebab itu agama ini Allah mulakan penurunannya iaitu dengan surah Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, dimulakan penurunan wahyu itu dengan perintah untuk membaca. Reading ataupun mentelaah, membaca adalah suatu perkara yang menjadi asas kepada agama. Okay? Sebelum kita nak pergi lagi lebih jauh tentang hukum syariat, sebelum nak bagi lagi jauh tentang pembentukan negara umat Islam,
sebelum nak pergi lebih jauh tentang apa lagi? Akidah, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, the beginning, dimulai. Orang Soromban dia cakap apa? Cakap Inggeris ke cakap Soromban? Cakap Nogori. Saya cakap Inggeris sikit lah ya. Kalau kita tengok, reading ialah suatu permulaan, asas di dalam agama kita. At-ta'lim, al-tarbiyah qabla ta'lim, ataupun kita kata agama kita bukan suatu perkara yang bermula dengan angan-angan ataupun bermula dengan rasa-rasa, bermula dengan apa yang kita nak, tetapi agama bermula dengan fakta. Agama bermula dengan ilmu. Agama bermula dengan hakikat. Dan inilah permulaan agama. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi itu sebagai dia punya mukjizat dia, Allah jadikan Nabi al-ummi, iaitu yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tidak boleh mengira, kerana ada mukjizatnya. Mukjizatnya ialah untuk membuktikan segala yang datang daripada Nabi ialah sesuatu yang datang daripada wahyu, datang daripada Allah. Kalau kita tengok kenapa Nabi SAW diberikan perintah untuk membaca, hakikatnya untuk kita, umat Nabi SAW. Dan pada hari ini, kalau sahabat-sahabat boleh bersama dengan kita tengok tabiat membaca yang ada pada umat Islam. Kita ambil kelompok kecil lah ya, kepada umat Islam di Malaysia. Bagaimana keadaan kita? Kita suka membaca ni, Masya Allah. Suka sangat ke? Berapa banyak buku yang masyarakat kita baca? Generasi kita baca? Kajian? Ataupun satu survey yang dibuat oleh pihak-pihak yang nilah yang minat dalam bab ini, dikatakan kajian menunjukkan rakyat Malaysia puratanya membaca buku hanya 2 buah buku dalam masa setahun. 2 buah buku. Okey? Ini suatu nilai ataupun kuantiti yang saya rasa sangat jauh. Sangat jauh. Dan sahabat-sahabat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kak Zalila ada selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok, sebenarnya bukan nak suruh Nabi itu membaca Iqra', tapi hakikatnya nak suruh kita, umatnya, jadilah umat yang membaca. Jadilah umat yang berpengetahuan. Jadilah umat yang berilmu. Kejap ya, sahabat-sahabat. Adik, suara adik kok sangat. Jadilah umat yang berilmu, umat yang membaca. Kalau umat itu tidak menjadi umat yang membaca, umat itu akan hilang di dalam dunia. Walau nyata pun kita hidup dalam dunia, tapi seolah-olah kita tak ada. Dan sahabat-sahabat, kalau kita tengok, untuk saya buatkan perbandingan, saya buat perbandingan. Bagaimana orang Inggeris, orang Eropah, orang kita kata yang pegang dunia lah pada hari ini, kuasa besar dunia, mereka sangat-sangat rajin membaca. Kenapa dia rajin mengkaji? Kenapa dia rajin membuat penyelidikan? Kenapa mereka boleh keluarkan penemuan-penemuan yang baru? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana mereka ada asas ini, iaitu membaca. Asas yang sangat perlu untuk kita mengubah ataupun mengekalkan tamadun yang ada pada hari ini adalah dengan membaca. Zaman dahulu kalau kita tengok bagaimana hakikatnya pusat universiti pertama,
Qurawiyin, iaitu di Baghdad, kota Islam yang penuh dengan ilmu, kota yang penuh dengan akademik, pengetahuan yang bertulis, yang diamalkan, yang menyerap di dalam masyarakat. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, uh, nak katanya memang penuh dengan penulisan-penulisan yang sangat-sangat bermanfaat. Yang direkod, dirakam, yang menjadi kita kata apa, yang dipraktikkan, semua sekali nampak kesan daripada ilmu tersebut. Dan sebab itu kalau kita tengok sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, apabila nak diruntuhkan satu bangsa itu ataupun satu tamadun Islam itu di kota Baghdad, akhirnya kan dihilangkan dahulu pendidikannya, dihilangkan dulu kekuatannya, iaitu bukan melalui perang, tetapi dihilangkan kekuatannya melalui membaca, melalui pengetahuan, melalui pendidikan. Dan maka akhirnya habislah, hilang dan berpindah. Apa yang kita tengok kuat pada umat Islam, akhirnya benda itu ada pada Barat. Benda itu ada pada kuasa dunia yang kita tengok pada hari ini. Mereka kuat bukan kerana mereka punya senjata, tapi kerana mereka suka membaca. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di Amerika, sebelum kanak-kanak itu dia masuk ke darjah 1. Okey, sebelum kanak-kanak masuk ke darjah 1, mereka digalakkan untuk membaca 1,000 buah buku. Berapa? 1,000 books. Ini digalakkan kepada anak-anak. Kerana apa? Kalau anak-anak itu dia ada tabiat membaca, maka dia adalah seorang manusia yang akan berjaya. Begitu. Kalau kanak-kanak itu dimulai kehidupan pendidikan awal dia dengan apa? Main, tak suka pada buku. Macam kita lah hari ni kan. Anak-anak kita main apa? Main game online. Sebab dah PDPR kena pakai telefon, kena pakai gadget, dan dia pun dah duduk dekat dengan gadget. Jadi menternak lah dia. Menternak game-game online. Suruh baca buku punya lihat, tapi game cepat saja. Ini yang berlaku pada anak-anak kita pada hari ini. Cuba tengok program Nilam yang diwujudkan oleh negara kita. Sampai kena bagi penghargaan, sampai kena bagi inisiatif untuk nak galakkan anak-anak kita membaca. Buatlah suatu lagu, membaca budaya kita. Membaca budaya kita. Cerita kan? Kena buat lagu, kena buat kempen. Gambar love sedang membaca buku, betul tak? Subhanallah, kena diterapkan sampai begitu sekali, dan itu pun masih lagi kita kata suatu proses yang sangat-sangat, inisiatif yang sangat-sangat susah. Bila kita tengok yang mana lebih laju berbanding dengan buku. Penjualan buku dengan penjualan baju. Fashion-fashion baru-baru, jual buku dengan jual makeup. Alat kecantikan. Makan putih. Yang jual alat-alat makeup, alat-alat kecantikan, fashion dan sebagainya, semua dah jadi jutawan. Boleh tengok orang yang jual buku jutawan ke? Dia jadi apa? Jadi ulat buku je lah kan? Tapi tak dapat jadi jutawan. Kenapa? Ini di sini satu jurang yang sangat besar. Di hadapan kita ada Nilam kata ni daripada kita punya laman rasmi di DRI Consultation, Nilam Nadi Ilmu Amalan Membaca. Masya Allah. Membaca, jadikan membaca sebagai budaya. Betul? Puan Aisyah Zakaria kan, nak suruh orang Malaysia membaca. Baguslah, Alhamdulillah ada kempen-kempen yang macam ni, tapi kita kena perkasa lagi. Dan
bila sahabat-sahabat kita tengok benda yang berkaitan dengan membaca ni, walaupun sebenarnya sahabat-sahabat kalau tengok belakang saya ni laut kan, laut pula apa laut lah kot, laut, tapi saya alhamdulillah ada rak, maksudnya ada sudut membaca di rumah kita, ya, perpustakaan mini. Ini yang kita nak kena cuba untuk wujudkan di dalam rumah tangga kita, negara kita yang paling kecil, iaitu rumah tangga lah, ya. Anak-anak kita kena galakkan, ya, anak-anak kita ni membaca. Mesti kita kena wujudkan suasana. Cantik pemandangan. Ini sebabnya dah lama sangat tak pergi ke pantai kan. Jadi belilah sesuatu yang boleh nampak pantai kan. Tenang sikit hati. Ada apa lagi? Kalau kita boleh galakkan anak-anak kita membaca sesuatu cerita yang akhirnya menyebabkan anak-anak kita rasa macam enjoy. Dia enjoy when reading. Dia rasa seronok apabila dia membaca. Membaca menjadikan suatu budaya. Yang mana kalau kita tengok ada sebahagian pada negara, kalau mereka duduk menunggu, dia tunggu bas, dia naik LRT, apa lagi, dia sementara nak tunggu makanan dekat kedai, mereka akan pegang apa? Mereka akan pegang buku, sahabat-sahabat. Pegang buku. Sementara tu tunggu, pegang buku. Sebab tu dekat dalam beg, dalam beg kita kalau ada buku-buku yang kecil-kecil macam ni kan, yang ni kita kena masuk dekat dalam beg kita supaya buku-buku yang macam ni boleh menjadi suatu bahan yang kita boleh grab sahaja apabila kita sedang menunggu. Ini tak tengah beratur kan? Read today, lead tomorrow. Wah, Masya Allah. Dahsyat ni kan. Read today, lead tomorrow. Masya Allah. Ni pada Ustazah Ani kita ni. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca, jadi kita kata membaca ini suatu benda yang sangat utama di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan anak-anak kita. Nanti dia akan mencambahkan minda. Saya suka kata begini. Kita hari ni adalah apa yang kita baca pada 5 tahun sebelum ini. Sahabat-sahabat nak tengok sahabat-sahabat hari ni jadi macam mana sebenarnya kita dengan apa yang kita baca. Kalau 5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, kita jenis banyak baca komik, terjadilah hari ni clown-clown. Yang kita tengok hasilnya daripada zaman dahulu, banyak buku-buku komik seperti gila-gila. Apa lagi? Ada banyak kan yang jenis-jenis komik-komik macam tu. Buku yang lawak-lawak, sampai dalam surat khabar pun dalam surat khabar pun ada karikatur yang jenis lawak-lawak punya. Tapi tak apalah, ada yang jenis menyindir, ada yang jenis bermanfaat sikit. Tapi kita kata kenapa hasilnya ataupun ramainya pelawak-pelawak yang tak ada isi pun? Kerana pada zaman dahulu kita dihidupkan dengan apa? Dengan zaman majalah gila-gila, dengan zaman santai yang tak ada isi. Apabila kalau kita tengok 5 tahun sudah, mungkin cerita-cerita yang banyak di panggung wayang ialah cerita-cerita hantu. Betul tak? Cerita jangan toleh belakang, cerita hantu kopek, cerita apa ni, macam-macam lah, semua jenis hantu lah. Sebab satu zaman dahulu kita di apa kita kata, dipelopori majalah ataupun yang menjadi pembacaan orang awam ialah apa? Orang awam dia tak baca buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi dia baca apa? Dia baca mustika. Dia baca kisah benar. Itu cerita-cerita tu. Nampak tak? Selepas pembacaan itu masuk di dalam masyarakat, akhirnya dia menghasilkan satu gelombang. Masyarakat yang begitulah. Kalau tengok novel apa? Novel cinta. Novel semua tak habis-habis cerita. Pimai. Akasha. Ahadiat Akasha. Cinta monyet. Yang ini mula-mula gaduh, lepas tu sayang. Gitu. Daripada dulu sampai sekarang. Akhirnya, apa yang manusia suka, kan? Kalau sebut tentang cinta, rating filem itu tinggi. Cuba kalau filem itu ialah filem yang berasaskan kepada perjuangan. Contoh, ya, kita baru lagi
Kemarin kita menyambut Hari Malaysia. Dan kita baru lagi, ya, hari itu 31 Ogos kita menyambut Hari Kebangsaan. Ya, menyambut Hari Kemerdekaan negara kita yang ke-64. Dan sahabat-sahabat, berapa ramai anak-anak kita yang pernah tengok filem Bukit Kepong? Berapa ramai anak-anak kita yang pernah tengok filem-filem perjuangan? Apa lagi? Filem yang selalu ditayangkan, Lieutenant Adnan. Nak merdeka je tayang, nak merdeka je tayang. Tapi anak kita tukar channel tak? Tukar. Anak kita pergi cari K-pop. Anak kita pergi tukar cerita apa tu yang Korea tu, yang Running Man. Anak-anak kita pergi cari cerita-cerita yang lebih seronok lagi di hati mereka, dalam jiwa mereka. Sahabat-sahabat, inilah yang kita nak tengok. Kita adalah apa yang kita baca bukan hari ini. Apa yang kita baca pada 5 tahun yang dulu, hasilnya kita pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat, kalau nak tukar, nak jadikan generasi 5 tahun akan datang ialah generasi yang berilmu, generasi yang ada knowledge, dan generasi yang berkualiti, maka kena bukan sahaja membaca tetapi membaca bacaan yang baik-baik. Dalam majlis ilmu kita pada hari ini, alhamdulillah, terima kasih kepada Surau An-Nur yang mewujudkan suatu platform untuk semua ahli jemaah. Masya Allah, dah ramai yang di tag, diajak sama-sama, jom kita tengok sama-sama. Hari ni saya hanya nak bukakan suatu perkara yang kalau kita mendalami tentang perkara ni, kita akan rasa macam, ya Allah, jauh masyarakat kita. Sahabat-sahabat, dalam kita memang betul kita banyak mengadakan ceramah. Dalam kita berceramah, ada beza kita ceramah dengan kita mengajak masyarakat ataupun jamaah membaca. Maksudnya kalau kita cerita umum, tapi kita tak ajak masyarakat kita kembali kepada sumber, kembali kepada rujukan, ya, tentang agama kita yang kita nak belajar. Contoh, bila kita sebut tentang fiqh, kita ajak tak jamaah yang dengar ni tentang fiqh untuk kembali cari buku-buku fiqh? Dia tak cukup bila jadi ceramah saja, maka dia akan jadi seperti angin lalu, sepoi-sepoi bahasa yang datang kat telinga kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berbeza dengan suatu ceramah fiqh yang akhirnya merujukkan, membawa orang yang dengar ni, dia akan cari, apa ustaz buku fiqh yang boleh kami jadikan rujukan. Sebab itu ulama-ulama dahulu mereka menulis. Kenapa? Tulisan ialah sebagai suatu ikatan kepada binatang yang kita nak tambat ni. Contoh, kita ada lembu, kita ada kambing, kita ada kerbau. Kalau kerbau ni kita tinggal macam tu sahaja tanpa kita tambat dia dengan tali, sahabat-sahabat, mungkin 3 saat lepas tu kita cari dah tak jumpa lagi dah. Kan? Habis ke manalah dia pergi. Tetapi apabila kita ikat dia dengan tali, dia pergi tak? Kita keluar kejap lagi 5 minit, tengok dia ada kat situ. Sebab apa? Kita dah ikat dia dengan tali. Beginilah. Dan itulah tulisan dan itulah penulisan. Tujuannya untuk mengikat ilmu. Macam hari ni, sahabat-sahabat, bila dengar apa yang kita bincangkan, boleh tulis kat ruangan komen. Ini sebagai satu ikatan. Dan kemudian mungkin boleh pindahkan ke dalam buku nota. Boleh cari buku apa yang kita sebut. Kan? Contoh antara buku-buku fiqh yang sangat baik untuk kita jadikan rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Saya tak nak sebut dulu, tapi sahabat-sahabat boleh tulis kat ruangan komen. Banyak dah kan belajar kitab fiqh. Boleh tulis tak dekat ruangan komen buku fiqh apa yang sahabat-sahabat cadangkan untuk kita, kalau nak belajar fiqh, kena adalah buku ni. Boleh tulis kat ruangan komen. Terima kasih kepada Puan Aisyah Zakaria. Puan Aisyah Zakaria dia kata,
budaya membaca boleh mencambah minda. Cantik tu. Boleh mencambah minda. Okey. Kita dah dapat daripada Tuan Zulkifli Mahadi, buku rujukan fiqh manhaj. Ataupun fiqh manhaji. Betul. Antaranya ialah fiqh manhaji. Lagi, siapa lagi? Sahabat-sahabat yang lain yang ada pernah tahu ataupun memang ada kat rumah. Ustazah, saya selalu belajar fiqh. Saya ada buku ni kat rumah. Asas. Kalau tengok banyaklah dia punya buku ni, dia ada 3 juga. Dia ada yang asas, yang pertengahan dengan yang advance. Okey, di dalam semua subjek lah begitu. Dan kalau di dalam fiqh, ada yang advance. Kalau kita nak baca majmuk boleh. Kalau kita nak baca al-um boleh. Tapi ni tinggilah. Murni muhtaj. Ni semua yang tinggi-tinggi. Tak apalah, kita tak ambil yang tinggi-tinggi tu. Kita ambil yang asas dahulu. Ya, yang asas yang merupakan rujukan dalam mazhab Syafi'i. Buku hijau terbitan Mufti Negeri Sembilan. Masya Allah, Masya Allah. Fiqh manhaji. Okey, saya nak tunjuk sahabat-sahabat. Kalau ada siapa yang ada lah kat rumah. Ini paling ringkas lah, paling ringkas. Kalau siapa yang rajin, samalah Tuan Zulkifli, Masya Allah. Masya Allah, sama. Saya ambil dah Tuan Zulkifli terus bagi. Okey. Hanis Ramli, Riyadus Salihin. Riyadus Salihin fiqh ke? Riyadus Salihin kita apa? So kena tahu subjek dulu. Kalau Riyadus Salihin kita fiqh ke kita hadis? Cuba jawab. Riyadus Salihin kita apa? Okey, Safinatun Najah ini kita fiqh. Untuk asas. Sebenarnya dia punya matan dia sikit je. Ni nipis je kalau ikutkan buku yang asal dia, matan ni nipis. Tapi sebab kalau macam ni, yang galeri ilmu dia dah syarah. Ustaz Muhyiddin Mat Joel dia dah syarah. Bila syarah tu dia jadi panjang tu. Ni kita nipis je. Okey, ini kitab fiqh. Okey. Kitab tasawuf. Okey. Kitab tasawuf, kitab hadis. Okey. Hadis Ramli tulis dah. Riyadus Salihin, kitab hadis. Okey. Kitab tasawuf. Kalau kita ambil subjek tasawuf, okey. Kitab tasawuf mana yang menjadi asas? Yang boleh kita rujuk. Kitab tasawuf. Ada siapa ada idea? Kitab tasawuf ni, ilmu tasawuf ialah ilmu yang membawa kepada penyucian hati. Okey. Hanis Ramli, betul. Matan Zubat pun boleh juga. Matan Zubat juga Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang asas. Betul. Okey. Jadi sahabat-sahabat, begitulah yang saya nak cuba untuk cetuskan kepada sahabat-sahabat. Imam Ghazali, betul? Kalau dalam maddah ataupun ilmu tasawuf ialah Ihya Ulumuddin, yang mana dah banyak dah disyarahkan dengan yang kecil-kecil. Ada yang diberi nama Hidayatus Salikin, ada yang disyarahkan dengan namanya Bidayatul Hidayah. So jadi kena kenal. Maksudnya ceramah tak ada masalah, tetapi kena membawa masyarakat kepada membaca. Bawa masyarakat kepada membaca. Okey sahabat-sahabat. Sekarang ni kita nak tengok dahulu. Ilmu dia ada beza dengan pengetahuan. Ilmu dia ada beza dengan knowledge. Dia boleh jadi begini. Dia boleh jadi seseorang itu dia nak jadi orang yang muthaqaf ataupun dalam bahasa Inggeris dia knowledgeable. Okey, jadi kat sini VS dia apa? Orang yang berilmu ataupun dalam bahasa Arabnya orang alim. Okey? Orang alim dia berbeza dengan orang yang knowledgeable, orang yang berpengetahuan tinggi ataupun kita sebut intellectual. Ada beza dua ni. Okey? Alhamdulillah Ustazah ajak jemaah rujuk buku. Baik, betul. Kita ajak sama-sama kita belajar, kita kena rujuk balik, kita ikat ilmu kita dengan buku, kita kena belajar, kita kena berguru, kita kena membaca, kita kena rujuk kepada masdar yang ada. Okey, saya sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kita nak tengok di antara ilmu ataupun orang yang ada ilmu yang namanya alim dengan orang yang ada pengetahuan yang tinggi ataupun dalam bahasa Inggeris kata orang yang knowledgeable.
Dalam bahasa Arab, alim lawan kepada musaqqaf, berpengetahuan. Orang yang alim dengan orang yang berpengetahuan dia lain. Orang yang alim ataupun asal daripada ilmu dengan pengetahuan ni dia dua benda yang berbeza. Okey, dua benda yang berbeza. Masya-Allah. Kalau kita tengok ilmu ialah haqiqatus syai'. Ilmu adalah hakikat sesuatu perkara. The fakta. Fakta kepada suatu perkara. Kalau katalah kita ambil, kita katalah saya punya remote ni, remote TV saya ni warna hitam. Maka hakikat perkara ini ialah memang hitam. Remote yang berwarna hitam. Saya tak boleh nak tukar. Remote ni jadi remote ni bukan berwarna putih. Begitu. Remote ini bukan berwarna biru. Itu bukan ilmu. Tapi ilmunya apa? Hakikat perkara ini ialah ini remote yang berwarna hitam. Maka fakta tu dia jelas. Dia sebutih-sebutih. Dia bulat-bulat menerangkan tentang sesuatu perkara. Sebab tu ilmu orang tak boleh auta. Ilmu orang tak boleh auta. Sebab ilmu adalah data. Ilmu adalah sesuatu perkara yang alam menerima perkara tersebut. Lawan kepada ilmu bukannya tipu. Ramai orang kata lawan kepada ilmu ialah tipu. Tidak. Lawan kepada ilmu bukannya kazbun. Sebab lawan kazbun ialah sidqun. Orang yang betul lawannya orang yang bercakap tipu. Cakap benar, lawannya cakap tipu. Betul tak? Benar, cakap tipu. Tapi orang yang alim, lawannya ialah jahlun. Ilmu lawannya jahlun, iaitu bodoh. Marah pula orang cakap bodoh kan. Tapi itulah bodoh, iaitu orang tu tidak mengetahui hakikat perkara ini. Kalau dia kata remote ini warna merah, kita kata dia betul ke ataupun kita kata dia tipu? Kita tak kata dia tipu, kita kata dia tidak tahu. Kerana lawan kepada ilmu bukanlah tipu, tetapi lawan kepada ilmu ialah tidak tahu tentang hakikat perkara ini. So benda ni, sahabat-sahabat, ilmu ni adalah sesuatu yang kita tak boleh nak buat sesuatu benda yang kita baru nak jadikan. Sebab itu kita tengok Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam kullu asma. Allah ajar kepada Nabi Adam ini semua nama-nama. Dan di situ bermaksud sebenarnya semua ilmu diajar oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, yang menjadikan Nabi Adam tu akhirnya Nabi Adam yang mengajarkan malaikat ilmu. Inilah kelebihan manusia, iaitu walaupun malaikat itu dia tak bermaksiat langsung pada Allah, betul tak? Malaikat dia tak maksiat, dia taat je. La ya'sunallah. Dia tak maksiat langsung pada Allah. Tetapi apa lebihnya manusia, apa lebihnya khalifah yang terdiri daripada Bani Adam, anak cucu Adam ini, ialah ilmu yang diajar oleh Allah kepada Nabi Adam, dan akhirnya Nabi Adam lah yang mengajar malaikat tentang semua nama. Okey? So jadi sahabat-sahabat tak boleh nak auta tentang ilmu. Dan orang yang berilmu dan orang yang berpengetahuan dia tidak sama. Orang yang knowledgeable mungkin dia banyak tahu tentang perkara, tapi mungkin di dalam pengetahuan dia ada benda yang betul, ada benda yang tak betul. Ada benda yang palsu, ada benda auta, ada benda dia kena kencing orang, dia tak tahu yang benda tu salah, tapi dia dipasakkan di dalam minda dia tentang perkara tersebut. Tetapi orang yang ada ilmu tidak, dia mengetahui hakikat. Orang yang mengetahui hakikat, dan dialah hakikat orang yang mengenal Allah. Orang yang paling takutkan Allah ialah orang yang apa? Ulama. Alim, satu. Dan jamak kepada alim ialah ulama, iaitu ramai orang alim. Ya? Ramai orang alim, al-ulama, inilah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, dalam kita nak mencari orang yang, kita nak menjadi orang yang berilmu,
nak cari orang yang berilmu ataupun matlamat kita nak menjadi orang yang berilmu, kita ada sistem. Kita ada manhaj untuk menjadi orang yang berilmu. Tapi kalau kita membaca semua benda, kan, kita baca surat khabar, kita baca apa lagi, kita baca buku cerita, kita baca buku-buku, habis semua buku semua kita baca, ya, kita boleh menjadi orang yang berpengetahuan, tapi belum tentu lagi orang yang berpengetahuan itu ialah orang yang berilmu. Tetapi sebaliknya, orang yang berilmu itu dia pasti berpengetahuan. Can you get me? Okay, saya ulang lagi sekali. Bukan semua orang yang berpengetahuan itu ialah orang yang berilmu. Kerana mungkin yang dia tahu tadi adalah perkara-perkara yang tak betul. Ada perkara yang sudah diputar belik dia punya fakta dia. Tetapi kalau orang yang berilmu, pasti dia berpengetahuan. Okey? Orang yang berilmu pasti dia berpengetahuan. Sahabat-sahabat, hari ini anak-anak kita diuji. Dengan cucu-cucu kita diuji. Dengan orang yang dengan pendidikan yang kita kata terencat ataupun terpaksa kita menghadapi suatu fasa yang sangat sukar. Dan mungkin ramai yang menjadikan alasan, ialah anak saya tak berkembang, anak saya tidak naik kerana banyak cabaran dalam pandemik ini menjadikan anak kita tidak menjadi orang yang seperti mana keadaan biasa. Kita kena wujudkan jiwa itu. Jiwa cinta kepada ilmu, matlamat untuk sayang, untuk menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu, ini kena ada di dalam diri anak-anak kita. Memang kita kata cabaran ada. Setiap masa, setiap ketika, kita tidak akan pernah luput daripada cabaran. Kita nak jadi orang yang hebat, kita mesti diuji, ditekan dengan cubaan yang banyak. Tapi bagaimana kita kita keluar daripada dugaan itulah dikira sebagai usaha kita untuk mencapai kita punya matlamat. Jadi sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, bila seseorang itu, contohlah seperti kita duduk di dalam majlis ilmu, kan, kita sebut majlis pengetahuan ke majlis ilmu, kita sebut majlis ilmu. Bila kita sebut majlis ilmu, mesti kita ada suatu environment, anak kita, diri kita menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu. Ni kita kena tanam dalam jiwa kita. Kena jadi orang yang sangat cinta kepada ilmu. Kalau kita tengok ulama-ulama silam, yang mereka ini Islam, yang mereka ini cendekiawan, mereka ini bukan sekadar cendekiawan, mereka jugalah adalah pelopor kepada ilmu-ilmu yang ulung, yang penting di dalam dunia kehidupan manusia. Contohnya ilmu perubatan, Ibn Sina. Perjalanan, ilmu peta dunia, Ibn Battuta. Ilmu matematik, Al-Khawarizmi. Masya Allah. Semua mereka ini sangat cinta kepada ilmu. Dia bukannya nak kata mereka hidup dalam keadaan yang senang, tidak. Tetapi himmah, komitmen mereka terhadap ilmu tu yang sangat tinggi. Jadi ini yang kita nak belajar. Walaupun kita susah hari ni, tapi kita kena ada himmah yang kuat. Kita kena ada komitmen, semangat. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut semangat lah. Semangat cintakan ilmu yang sangat kuat dalam diri. Barulah kita boleh bergelumang dengan ilmu, kita boleh duduk tenang berada bersama dengan ilmu. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada contoh daripada 25 Nabi dan Rasul yang memang sangat suka kepada ilmu. Daripada Nabi Adam alaihissalam, kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, ilal akhir, ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat-sahabat boleh teka. Mari kita main teka-teki jom. Kita main teka-teki hari ni. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bersama dengan kita. Terus bersama dengan kita sehingga ke hujung dia. Dan siapa yang pada waktu ini nak buat amal jariah boleh infak kepada komen yang telah dipinkan oleh ustaz kita ni, boleh Cik Zulkifli Mahadi, boleh salurkan infak ke dana Surau An-Nur fasa 3 BSS 05111010053038. Masya Allah, support. Kalau kita nak banyak-banyak, ya, kita nak banyak majlis ilmu, jom kita sama-sama. Kalau setiap seorang boleh masuk RM10, kalau ada 100 orang dah RM1,000. Betul tak? Kita tak perlu banyak tetapi kita perlu sama-sama support. Okey, 8 Oktober Dr. Robiah K. Hamzah. Ya Allah, umi saya. Masya Allah, daripada untuk pengetahuan semua, kata Cik Zulkifli, Jumaat subuh 6.40 Surau An-Nur menganjurkan kuliah dari wanita untuk wanita minggu hadapan bersama dengan Ustazah Zawiyah Hasan 1 Oktober. Masya Allah. Ustazah Muzayanah minggu ketiga. Ustazah Noni. Masya Allah. Tengok penuh dengan marathon majlis ilmu. Masya Allah. Okey? Dah ada jawapannya? Siapa yang boleh jawab tadi? Siapa Nabi yang kita sebut dalam Nabi yang wajib untuk kita ketahui? Ada 25 orang. Siapakah Nabi yang sangat mencintai ilmu? Jom. Saya nak tengok siapa yang boleh jawab soalan ini. Cik Zulkifli jawab Nabi Muhammad mungkin kan? SAW tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa nak cuba teka? Cuba jawab. Cik Zulkifli, saya sampai jam berapa? Sebab saya kali pertama ni bersama dengan Surau An-Nur. Saya sampai jam berapa untuk kuliah maghrib ni? Okey. Siapa yang nak jawab? Puan Aisyah Zakaria. Siapa lagi? Siapa tadi yang awal tu? Tuan Zakiah Idrus. Masya Allah, Puan Zakiah Idrus. Siapa lagi yang bersama dengan kita ni? Siha Cika ada lagi. Salidah Saleh. Siapa nama Nabi yang? Ya, Masya Allah. Jelas sebab Tuan Zulkifli dia urus kuliah kan. Subhanallah. Betul jawapannya. Ialah Nabi Idris alaihi salam. Asal perkataan Idris ialah darasa. Nabi Idris ataupun yang digelar oleh Allah. Biasanya 45 minit. Jadi 45 minit dah habis dah ni. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi sahabat-sahabat, saya cerita sedikit. Nabi Idris ni, Allah, nama dia sebenarnya Akhnu ataupun Khunu, yang mana Allah yang menggelarkan Idris ini dalam Al-Quran. Kenapa? Sifat Nabi Idris yang sangat suka belajar, darasa. Dan kita boleh tengok bagaimana Nabi Idris dia berpindah daripada Iraq, dan akhirnya dia berpindah nak cari ilmu ini, dia berpindah ke Mesir, Egypt. Dia pindah ke Mesir dan dia mewujudkan tamadun manusia yang pertama. Kalau sahabat-sahabat boleh tengok piramid, memang ada yang kata piramid itu dibina pada zaman Ramses II, iaitu zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun, iaitu Ramses II yang bersama dengan Nabi Bani Israel, masa zaman Nabi Musa kecil-kecil lagi, masa itu dibina. Tapi ada riwayat yang mengatakan dia dibina daripada tamadun pertama dunia, iaitu daripada zaman Nabi Idris alaihi salam. Masya Allah. Dia telah mewujudkan pelbagai bidang ilmu dengan membaca, dengan belajar. Masa itu sudah mula lahir ilmu apa? Ilmu arkitek. Ilmu apa? Ilmu kira-kira, matematik. Sudah ada ilmu astronomi. Subhanallah. Sebab itu pada hari ni, walaupun sahabat-sahabat boleh tengok Mesir itu ada pergolakan, tetapi Mesir itu dengan buku tanpa, tidak ada kita kata tak boleh berpisah. Dekat Malaysia 2 tahun dah tak ada pameran buku, PBAKL
PBKL. Tidak ada dah pesta buku Kuala Lumpur. 2 tahun COVID. Tapi di Mesir, dia tak kira COVID, tak COVID. Pesta buku dia tahun lepas, tahun ini masih lagi berjalan. Yang mana bukannya sekadar PWTC. Kita kalau PWTC pun dah pusing dah tu, penat dah kan. Tapi dibuat di mana? Dibuat di, contohlah kalau dekat Malaysia ni, saya pernah tengok satu convention yang besar bila buat dekat Putrajaya. Masa tu dia buat apa nama, kementerian apa buat masa tu pasal jual-jualan makanan lah, tentang ekonomi, MyTech ke apa macam tu, tak ingat lah. Kan dengan fasa-fasa dia, ada hall dia, begitulah Ma'rad ataupun Ma'radul Kutub ataupun apa tu nama dia, pameran buku antarabangsa, bukannya Malaysia, bukannya di sekitar apa nama, Egypt saja, tetapi antarabangsa. Mereka sangat mencintai ilmu. Sebab tu kalau kita tengok pada hari ni, kita juga di Malaysia, bila kita nak ambil apa-apa fatwa, nak ambil apa-apa rujukan dari sudut keilmuan, kita akan pergi cari mana? Kita akan tengok kepada Majma' Buhuth Al-Azhar. Kita akan tengok Darul Ifta Al-Azhar, apakah mereka punya pandangan tentang masalah-masalah yang berlaku pada hari ini. Kenapa? Mereka sangat bergelumang dengan ilmu dan sangat mencintai ilmu. Mereka jual ilmu dengan Maha. Ya, betul lah Cik Zulkifli. Maha. Maha pun besar juga, betul. Kalau Maha dekat Maib kan. Yang saya pernah pergi dulu dekat Putrajaya. Putrajaya tu bukan Maha. Kalau Maha tu pertanian. Yang kat Putrajaya tu dia macam ekonomi. Alhamdulillah. Nabi Idris suka belajar, berpindah ke Mesir untuk belajar. Betul. Puan Aisyah Zakaria. Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat sekalian. Malam ini saya tak dapat nak bagi banyak, tapi saya nak cetuskan sahaja supaya mari sama-sama kita mencintai ilmu, kerana tanpa ilmu kita tidak ke mana-mana. Islam mendahulukan ilmu daripada amal. Allah suruh kita berilmu dahulu, barulah amal kita akan jadi benar. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka mungkin amalan kita itu, ibadah kita menjadi salah. Dan ilmu ialah nur, ilmu ialah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah ini tidak akan boleh masuk ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak semua. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih kepada Surau An-Nur Fasa 3 Bandar Seremban Selatan kerana memberikan ruang ini untuk saya dan sahabat-sahabat. Jom kita sama-sama infak kepada Surau An-Nur untuk tabung kuliah, dan juga Masya Allah macam-macam lagi yang Surau An-Nur nak buat kan. Dia nak beli apa, TV ke apa tadi untuk ni kan. Jadi Masya Allah, sama-sama kita support insya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.